Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid muallimah tahun 6? Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, tibalah masa sekarang adalah mata pelajaran sirah untuk tahun 6. Okey, muallimah harap antum tak bosanlah untuk mendengar lagi cerita ataupun apa yang hendak muallimah sampaikan kepada antum berkaitan dengan sirah tahun 6. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, okey, iaitu unit 2 berkaitan dengan peperangan Taif. Okey, baiklah, kita akan lihat kepada pelajaran yang lepas iaitu berkaitan dengan peperangan Hunain. Baiklah, sebelum kita mula masuk topik baru iaitu perang Taif. Okey, kat sini muallimah nak ulang balik, recap balik apa yang antum dah belajar untuk lesson yang lepas iaitu berkaitan dengan peperangan Hunain. Okey, peperangan Hunain ini merupakan kalau antum ingat dia adalah pakatan daripada kaum Saqif dan Hawazin. Okey, Bani Hawazin dan Saqif yang mana mereka ni tidak mengakui tentang kekuatan Islam. Mereka ni duduk di kota Taif. Okey, jadi mereka ni diorang ni tak mengaku tentang kekuatan Islam tu. Jadi diorang ni berpakat untuk menyekat ajaran Islam ni tadi. Okey, macam mana mereka buat? Okey, mereka bersama berpakat untuk hentikan dakwah Islam ni. Dia buat strategi lah. Okey, apa strategi dia? Okey, strategi mereka ialah sebelum bermulanya peperangan tu, okey, kaum Bani Hawazin dengan Saqif ni tadi, diorang ni buat kubu pertahanan. Ingat tak kubu tu apa? Okey, mereka buat kubu pertahanan. Okey, cadangan diorang nak serang orang Islam ni secara serentak, tapi walau bagaimanapun Rasulullah ni mengetahui rancangan diorang dan Rasulullah pun buatlah strategi yang sangat baik. Okey, jadi tetapi disebabkan dalam peperangan Hunain ni seperti kita tahu, pada pusing yang pertama orang Islam kalah. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai sifat takabur. Mereka rasa tentera mereka ramai, dia boleh menang. Tapi disebabkan takabur tu wujud dalam diri, okey, masa pusing yang pertama tu bila je orang yang Hawazin dan Saqif ni serang mereka, semua jadi kelam kelibut kan. Okey, jadi sebab itulah jangan kita ada sifat takabur. Jadi masa pusingan yang kedua, Allah menghantarkan bantuan menghantar malaikat sebagai bantuan kepada tentera Islam dan akhirnya tentera Islam menang. Jadi bila je Islam menang, orang yang kafir ni tadi, Bani Hawazin dengan Saqif ni tadi pun berlarilah meninggalkan medan peperangan. Semua harta mereka semua mereka tinggal. Okey, jadi mereka lari pergi menyelamatkan diri. So daripada cerita peperangan Hunain ni, dia sambung kepada peperangan Taif. Okay, jadi awak boleh buka muka surat 6. Kita lihat kepada peperangan Taif bila dia berlaku. Okay, berlaku pada bulan Syawal juga pada tahun 8 Hijrah. Okay, kat mana dia berlaku? Di Taif. Okay, apa punca dia? Kaum Hawazin dan Saqif ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam peperangan Hunain. Jadi sebab itulah mereka nak balas dendam balik, berlakulah tercetusnya lah peperangan Taif ni. Okey, bilangan tentera Islam seramai 12,000 orang, tentera musuh tak diketahui. Okey, sama juga pemimpin tentera Islam adalah Rasulullah, sama macam dalam peperangan Hunain ni tadi. Okey, sekarang kita lihat pemimpin untuk tentera musuh Malik bin Auf. Okey, sebelum kita tengok lebih lanjut, antum boleh tengok bahagian persiapan. Persiapan
sebelum peperangan. Oh tu, ini persiapan sebelum peperangan. Okey, dekat sini dia kata kaum Hawazin dan Saqif membuat kubu pertahanan di sekeliling kota Taif. Okey, nampak tak? Apa-apa perkara yang hendak kita lakukan mestilah ada perancangan. Okey, jadi kaum Hawazin dengan Saqif ni dia buat kubu pertahanan di sekeliling kota Taif. Mereka buat apa? Mereka mengumpul bekalan makanan yang mencukupi untuk tempoh setahun. Nampak tak, sebelum nak berperang tu, okey, dia bermesyuarat kita kena buat perancangan yang sangat-sangat rapi. So, dia pun buatlah kubu pertahanan di sekeliling kota Taif. Jadi mereka pun kumpul bekalan makanan yang mencukupi untuk tempoh setahun dan mereka merancang untuk menyerang balas ke atas umat Islam. Itu sebelumlah, persiapan sebelum perang. Okey, kita tengok pada peristiwa semasa peperangan. Okey, Rasulullah dan umat Islam menuju ke Taif. Okey, tentera musuh ni mereka terkenal dengan kemahiran memanah. Okey, memanah. Jadi setibanya tentera Islam di Taif, mereka telah diserang dengan panah. Jadi Rasulullah ni dia tak kelang kabut lah. Dia sentiasa bersiap sedia dengan apa jua kemungkinan yang akan berlaku. Jadi Rasulullah ni dia pindahkan tentera Islam ni ke tempat yang lebih selamat. Jadi boleh bayangkan, tentera musuh ni dia buat kubu. Okey, dia buat kubu tinggi. Jadi mereka berada dekat dalam tempat tu. Okey, bila berada kat tempat tu, bila dia serang je orang Islam ni, Rasulullah pun mengambil perancangan. Dia buat perancangan yang sangat-sangat hebat, bagi maklimah sangat hebat. Mereka mengepung kota Taif tu selama 20 hari 20 malam. Okey, apa Rasulullah buat? Okey, Rasulullah dia tak buat secara kasar. Okey, dia tak pergi, macam mana, dia tak pergi buat secara kasar lah. Okey, apa yang Rasulullah buat, dia mengancam kaum Saqif dengan Hawazin ni tadi untuk musnahkan kebun anggur kepunyaan kaum Saqif ni. Okey, tapi kaum Saqif ni dia rasa macam tak boleh. Bila Rasulullah ancam mereka rasa takut. Sebab apa? Sebab kebun tersebut merupakan sumber ekonomi mereka. Kalaulah Nabi Muhammad dia musnahkan kebun anggur tu, apa akan jadi? Mestilah ekonomi mereka pun hancur. Jadi tentera Islam ni melaksanakan ancaman tersebut. Kaum Saqif menghantar utusan, tahu takut, dia hantar utusan untuk merayu kepada Rasulullah supaya tak musnahkan kebun anggur mereka. Jadi Rasulullah kata, okey, tak apa, kami terima permintaan kamu semua. Okey, dan Rasulullah pun memutuskan Rasulullah menerima permintaan mereka dan memutuskan untuk menghentikan peperangan. Dan akhirnya apa yang terjadi, Malik bin Auf ni tadi, ketua kepada tentera musuh ni tadi, serta pengikut-pengikut dia orang ni, dia orang menyerah diri. Menyerah diri, nampak tak? Tak ada berlaku peperangan. Mereka menyerah diri kepada Rasulullah dan akhirnya memeluk Islam. Subhanallah, sangat-sangat hebat. Itulah orang kata hikmah kalau kita ni berlemah lembut, tidak menggunakan kekasaran dalam melaksanakan ataupun menyebarkan dakwah. Kita tengok kepada kesan peperangan. Sebelum tu kita tengok yang atas sekali tu. Rasulullah berhenti di Ja'rana untuk membahagikan harta rampasan dan menguruskan tawanan perang. Tawanan perang diberikan kepada kaum Hawazin, harta rampasan perang diberikan kepada tentera Islam. Kemudian Rasulullah pun mengerjakan umrah, dah settle semua. Rasulullah pulang ke Madinah untuk meneruskan dakwah baginda, iaitu untuk usaha untuk mengembangkan Islam. Jadi peristiwa ini berlaku pada bila? Bulan Zulkaidah tahun ke-8 Hijrah, tahun yang sama. Kesan daripada peperangan ini, hampir keseluruhan penduduk Arab memeluk Islam. Alhamdulillah, daripada
kesan peperangan Taif ni hampir keseluruhan yang memeluk Islam, dan kaum muslimin telah menguasai ekonomi pertanian. Okey, dekat sini kita boleh lihat rentas kurikulum ni, iaitu sifat adil. Okey, kalau awak tengok dekat bawah sini, okey, yang dimasukkan akhlak, dia kata kat sini sifat adil dan bertolak ansur merupakan sifat yang perlu ada untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan harmoni. Betul. Okey, kalau kita tak ada keadilan, kita tak adil dalam melaksanakan sesuatu perkara, contohnya nak jatuhkan hukuman, kita tak adil dalam menjatuhkan hukuman, tak ada sifat tolak ansur, maka apa yang akan jadi? Hidup kita tidak akan aman, negara kita boleh hancur. Itu contohnya lah. Okey, jadi sifat adil, sifat bertolak ansur tu sangat-sangat penting. Okey, contohnya macam Maklimah cerita tadi, kalau Rasulullah dia tak menerima rayuan daripada pihak musuh, dia masih contohlah dia kata tak nak, saya nak tetap teruskan dengan ukutan tadi, saya nak hancurkan kebun, apa akan jadi? Apa pandangan musuh terhadap Islam? Dan tentu mereka akan lihat, kejamnya orang Islam, kan? Jadi mereka nak terima Islam tu mudah tak? Tak mudah, kan? Kalau tak ada sifat bertolak ansur, kita tak akan berjaya. Okay. Akhir sekali pengajaran ni, yang pertama, sikap lemah lembut dan tolak ansur Rasulullah ternyata dapat melemahkan musuh Islam. Jadi kita haruslah ada sifat tolak ansur dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Yang kedua, Rasulullah merupakan seorang yang adil. Contohnya, kita lihat kepada pembahagian harta rampasan. Rasulullah bagi sama adil. Okey, tak ada kalau Rasulullah suka tentera ni, awak hebat berperang, awak dapat lebih. Tak ada, semua dapat sama rata. Yang ketiga, perancangan dan strategi yang rapi dapat menghasilkan kejayaan. Nampak tak pengajaran yang kita dapat? Apa jua perkara kita nak kena buat, kena ada perancangan, kita kena ada strategi. Kalau kamu nak sebarkan dakwah, bukannya secara membuta tuli awak pergi jumpa orang tu, awak ni nak masuk neraka ke? Tak boleh. Kita kena ada strategi kita untuk menarik orang bukan Islam untuk masuk ke Islam. Kita kena ada strategi macam mana kita nak berdakwah kepada orang bukan Islam. Okey, Maklimah harap antum dapat apa yang Maklimah nak sampaikan pada hari ini. Kena ingat, peperangan Taif merupakan rintitan atau kesambungan daripada peperangan Hunain, yang mana kaum Hawazin dan Saqif tak puas hati kekalahan mereka dalam perang Hunain. Jadi, sebelum Maklimah habis untuk pada hari ini, malam nanti kita akan jumpa Google Meet. Maklimah nak antum senaraikan, ni soalan nombor 1 ni. Tak cantik Maklimah highlight. Tak apa. Nyatakan kelebihan bertolak ansur. Jadi Maklimah nak antum senaraikan 5 kelebihan bertolak ansur. Tuliskan dalam buku tulis apa kelebihan bertolak ansur, dan kita akan bincang pada waktu sesi Google Meet malam nanti. Itu sahaja daripada Maklimah. Sekiranya ada masalah boleh hubungi Maklimah. Maaf kali ni video ni panjang sikit sebab excited nak cerita pasal sejarah peperangan Taif ni. Itu sahaja daripada Maklimah. Kita jumpa malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.